الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, tentunya AJK Masjid, ibu ayah yang dikasihi Allah Ta'ala, tetamu rumah Allah. Alhamdulillah, marilah kita rafaqkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan izinnya kita dapat bersama pada pagi yang penuh barakah di pagi Jumaat di bulan Rajab ini. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita istiqamah dalam melaksanakan ibadah salat secara berjemaah di pagi Jumaat ini, insya-Allah. Marilah kita sama-sama kita buka majlis ilmu kita dengan mengambil berkat dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wahai yang kasih Allah Ta'ala, salat subuh ini merupakan ujian yang berat bagi kita, Bahkan ada sahabat kita yang buat subuh macam Jumaat, Ada sahabat kita, dia seorang pelakon, TikToker, influencer, orang yang dikenali, bagus, kita pujilah, dia buat program macam tu. Nak tunggu kita, tak perlu tunggu orang agama, bahkan program yang sebegitu amatlah baguslah dia buat. Kerana apa? Kerana waktu subuh inilah waktu solat yang paling sukar, paling berat. Waktu lain Zuhur boleh pi, Asar boleh, Maghrib, subuh banyak ujian subuh ni, Kita duduk lena, sedap nak bangun, lepas tu nak mandi, kalau masjid jauh kena bangun awal. Maka program yang sedemikian adalah amat bagus, dibuat di masjid-masjid, beribu-ribu orang turun. Moga perkara ini orang lain buat jugalah, Kita nak semua masjid macam tu. Ada orang yang tak puas hati pula, dia kata, nak cari glamour pula, nak cari follower pula lah. Bahkan kawan buat tu bagus, betul tak? Kita sokong lah bagus dia buat. Bukan dia ajak pergi konsert, bukan dia ajak pergi buat maksiat, dah. Dia ajak ramai-ramai turun solat berjemaah, solat subuh macam Jumaat. Kenapa? Hari Jumaat insya-Allah masjid penuh, Jumaat itu penuh. Tapi waktu sembahyang fardu biasa tu, pergi mana habis? Saya sibuk, kerja banyak. Betul, alasan kita macam tu. Awak tak pergi sembahyang, tak ada, tempat kerja jauh. Betul, alasan kita ada alasan. Kita boleh bagi alasan macam-macam. Kita bagilah alasan apa saja. Kalau orang tanya kita, sibuklah, anaklah, nak ambil lah, bagai-bagai kita alasan kita. Waktu cuti pergi mana? Waktu tak bekerja pergi. Waktu tak bekerja, waktu cuti tak pergi juga. Waktu tak bekerja tak pergi juga ke masjid. Waktu bekerja mentelah lagi lah, tak pergi. Waktu cuti pergi mana? Subuh kita masjid penuh macam Jumaat? Tak pernah ya. Itulah. Walhal kita tahu bahawa Nabi SAW telah bersabda, seberat-berat ibadat bagi orang munafik, orang munafikin, orang yang pura-pura Islam, dalamnya kafir. Pura-pura, luaran nampak macam Islam tapi dalamannya kafir. Munafik kita panggil munafik, orang-orang ni dua solat yang paling berat bagi mereka ini. Yang pertama solat apa? Isya. Yang kedua solat subuh. Orang munafik, dua solat ni amatlah berat bagi mereka. Kalau ada dalam diri kita solat ni kita berat untuk pergi ke masjid solat berjemaah, itu tanda tu lah. Na'udzubillah lah. Dalam diri kita kata ada hari Jumaat solat subuh rasa berat, solat isyak rasa berat, hak lain okey, itu ada tanda-tanda munafik. Bahkan kata Nabi, kalaulah kamu tahu fadilat kelebihan sembahyang isyak dan subuh berjemaah ini, kamu akan merangkak nak pergi sembahyang di masjid, merangkak.
Bahkan bertongkat pun kita akan pergi ke masjid kalaulah kita tahu kelebihan. Tapi kita tahu tapi tak pergi juga. Itu masalah, no? Awak masalah apa kita, no? Itulah kita masjid kita, alhamdulillah, taklah macam dulu, no? Tak panah dah, aircon ada, kapet bagus, kapet baru, no? Ada masjid tu tukar setiap tahun, tukar kapet baru, no? Tukar, elok lagi tukar, duit banyak. Bahkan begitu sekali kita tak nak lagi pi ke masjid, no? Di mana diri kita, atau kita kena muhasabah diri kita, no? Baik, mari kita lihat hadis daripada 40 hadis penawar bagi hati yang dikarang oleh almarhum tuan guru kita. An Abi Barzah Nablah bin Ubayd al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima 'amila fihi wa 'an malihi min ayna iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablahu. Daripada Abu Barzah Nadlah bin Ubayd Aslami radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum berganjak lagi kedua kaki seseorang hamba di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, sehingga terlebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya. Maksudnya semua kita ini akan dihitung kira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, akan sampai semua, no? Maka di sana kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kerja buat kita di dunia ini, kerja buat kita, no? Ditanya tentang umur kita yang Allah Ta'ala bagi, 40, 50, 60, 70, 90, jarang-jarang 100, no? Apa yang kita buat dengan umur yang Allah Ta'ala bagi? Adakah umur yang Allah Ta'ala bagi itu kita habiskan dengan hadir ke rumah Allah, hadir ke masjid surau, hadir majlis ilmu, hadir kuliah, hadir majlis salawat? Itu nak. Di mana kita habiskan umur kita yang Allah Ta'ala bagi? Umur kecil dah bermain, dah dewasa kahwin, duk ni jaga anak, cari nafkah. Adakah yang ibadah yang dituntut oleh Allah dan Rasul kita buat tak? Umur yang Allah Ta'ala bagi ni semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, no? Malaikat duk ada sebelah kita ni, duk tulis, hari ni duk di sini, hari ni buat apa, ditulis untuk dibaca bila keputusan dia di akhirat nanti, no? Kita baca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah Ta'ala jadikan kematian dan kehidupan ini liyabluwakum, ujian, peperiksaan. Anak kita peperiksaan ada UPKK, no? Soalan pun kena bocor apa macam-macam. UPSA tak ada dah. Begitulah hidup negeri kita, ada ujian kita. Hidup kita ini ujian. Bila keputusan dia? No, di hari kiamat nanti dia akan diberi buku pada kita, no? Dibaca buku kita bagian-bagian. Dalam surah Kahfi cerita, no? Allah Ta'ala tidak tinggal walaupun sedikit, ditulis semua dalam tu. Sekecil-kecil benda ditulis dan sebesar-besarnya ada dalam kitab amalan kita. Dia akan disoal oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita ingat hidup kita di dunia ini yang fana, yang sementara ini, Allah Ta'ala bagi umur sikit saja, no? Umat Nabi ini 60-70 saja, no? Hak awal pun ramai, hak piawai, no? Maksudnya umur kita akan ditanya di mana kita habiskan umur kita. Apa yang kita buat dengan umur yang kita ada ini? Oh, dulu lupa, kita muda dulu tak berapa ingat masjid surah, maka kita berubahlah, no? Umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, kita masih ada kesempatan lagi, maka kita hadir ke rumah Allah, hadir mendengar kuliah dan sebagainya, mencari ilmu, lebih-lebih lagi berkait dengan ilmu fardu ain, no? Kita cari.
Kenapa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Apa yang kita buat dengan umur yang Allah Taala bagi? Hatta yus'al an umri fima afnahu wa an ilmihi fima amila fihi. Dan kita akan ditanya tentang ilmu yang kita pelajari. Untuk apa ia melakukan? Apa yang kita dapat? Ilmu yang kita dapat, ada kita amal ke tidak? Ada yang kita buat ke tidak? Tahu kelebihan solat berjemaah, tahu kelebihan solat di masjid, tahu, tapi adakah kita buat? Adakah kita lakukan apa yang kita tahu tu? Itu dipersoal oleh Allah Taala. Tahu, memang tahu, tapi buat tu tak tahu. Tak buat bila, no? Tahu kelebihan sedekah, tahu kelebihan solat berjemaah 27. No? Hari ni lebih lagi lah tahu. Oh, Syekh Google tu ada, tulis lah. No? Syekh Google tu ada, tuan guru Google tu ada. Tapi mana ada kitab dah sahih, Google tu ada. Ha. Semua tanya dalam Syekh Google. Bukan salah dah. Nah, dalam tu ada hak tak betul pun ada. Tulis naik terus dah. Apa hukum? Oh naik. Oh ada dah jawapan dia. Dia awal sekali bagi jawapan tu. Oh jangan. Mana pandainya. Nampak? Sebab apa? Oh Syekh Google tu ada di tangan. Maka malah nak pergi belajar ilmu dan sebagainya. Yang ni kita masuk maka ilmu yang kita nak kita pelajari. Lebih-lebih lagi ilmu yang berkait dengan fardu ain, ilmu fiqh, berkait dengan sembahyang, berkait dengan puasa yang tak lama lagi kita nak hadapi puasa, kita lalu disuruh dituntut kita untuk baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah ya Tuhanku, berkatilah aku pada bulan Rajab. Ni kita duduk bulan Rajab, minta Allah Ta'ala berkati. Maksud apa? Minta Allah Ta'ala rahmati kita, berkati kita, panjangkan umur kita, kurniakan kesihatan. Itu kita nak. Sembuhkan segala penyakit, murahkan rezeki, mudahkan segala urusan kita ni. Bulan Rajab ni, bulan yang haram, bulan haram kita, bulan mulia kita bagi umat Islam. Maka kita penuhi bulan Rajab ini dengan apa? Sedekah, baca Quran, infak, pergi masjid, solat, melakukan pelbagai solat hajat, solat sunat, solat tahajud dan sebagainya. Kita buat. Dah mula dah ni bulan Rajab ini. Dah mula dah puasa sunat. Isnin, Khamis dan sebagainya. Dah perbanyakkan amalan di bulan Rajab ini. Begitu juga kita minta Allah Ta'ala berkati kita di bulan Sya'ban. Kita minta macam-macam lah. Panjang umur, sehat tubuh badan, sembuh segala penyakit, murah rezeki, bermudah segala urusan di bulan Sya'ban. Sama juga kita nak melakukan ibadat bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya. Baca Qurannya, zikirnya, hadir ke masjidnya, solat berjemaahnya. Kita nak perbanyakkan. Lepas tu kita minta lagi wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Kita minta jauh, kita minta tuan-tuan. Kita pasang dah niat ni. Wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah aku pada bulan Ramadan tahun ni. Tahun lepas sampai tak? Alhamdulillah tahun lepas kita pergi, masuk dah Ramadan. Apa yang kita buat bulan Ramadan tahun lepas? Oh, aku solat tarawih 8 rakaat. Aku solat tarawih 20. Aku baca Quran bergian-bergian. Aku sedekah bergian-bergian. Aku tahajud bergian-bergian. Kita tahu diri kita sendiri banyak mana ibadat yang kita buat di bulan Ramadan tahun lepas. Maka tahun ni, ya Allah ya Tuhanku, aku nak bertemu dengan Ramadan tahun ini, 2024 ini. Betul tak? Kita nak bertemu. Maka nak bertemu dengan Ramadan, pasti kita minta panjang umur. Pasti kita minta tubuh badan sehat. Pasti kita minta sembuh segala penyakit. Pasti kita minta Allah Ta'ala murahkan rezeki. Itu kita nak. Sebab kita nak bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Itu kita dah baca dah doa, ulang-ulang doa tu. Wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, supaya kita nak melakukan ibadah di bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya ataupun Ramadan sebelumnya. Ramadan sebelumnya kita kurang baca Quran, tak berapa banyak. Tahajud pun kadang-kadang. Sedekah pun kadang beri, kadang tak.
Itu Ramadan yang lepas kita tak berapa, kualitinya tak berapa kurang kualiti. Maka tahun ni masa dah niat, ya Allah, aku nak tahun ni lebih baik. Aku tahun ni 20 rakaat. Rapat sampai 1 Ramadan sampai 30 macam tu. Nah, boleh 30 20. Boleh. Tak boleh duduk. Ni duk itu dah ni. Ramadan baca doa tapi duk itu dah. Baju tahun ni tema apa? Oh, hijau, kuning, biru. Macam. Puasa tak masuk lagi, baju dah. Dah kena tempah dah ni. Ayah kena tempah dah ayah ni 2 bulan lagi nak Ramadan ni. Baju, duk cari baju dah. Itu kita. Cari dah kuih-kuih dah. Patutnya itu kita pasal nekat kita. Ramadan tahun ni kita nak buat yang terbaik. Kalau boleh nak solat berjemaah, tak tinggal 5 waktu di masjid. Itu dah. Pasal dah niat. No? Dan tahun ni aku nak baca Quran, nak tengok tafsir pula. Baca Quran selalu dah. Baca Quran selalu dah. Ada kita tengok tafsir dia. Buka tafsir tengok makna apa ayat Quran yang aku baca ni. Nah, kita tengok tadabbur makna dia. Baru apa yang kita baca masuk dalam hati kita. Macam sembahyang lah, kalau kita nak khusyuk, maka kita kena fahami maknanya. Betul? Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah segala puji. Tu kita, hati kita duk tantu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Duk tantu hati kita. Apabila kita tahu makna apa yang kita baca dalam solat, insya-Allah hati kita khusyuk. Sebab apa kita tak khusyuk? Sebab hati kita duk talai. Baca alhamdulillah baca, tapi tak tahu makna. Jadi hati kosong, duk tengok benda lain. Duk tengok masjid besar kipas no, berapa ribu beli. Pula duk tengok kipas pula dah. Sebab hati kita duk talai. Bukan duduk tak makna apa yang kita baca. Walahan sembahyang kita tu semua doa, no? Doa semua dalam sembahyang kita. Fatihah tu doa. Kita duduk tasbih doa, Rabbil firli tu doa. Apabila kita tahu makna dia, insya-Allah sembahyang kita tu hati tak ke mana. Nah, ni hati kita duk terbang sana terbang sini. Itu masalah dia, sebab kita tak fahami makna. Maka tahun ni Ramadan kali ni, ya Allah, panjangkanlah umur aku nak bertemu dengan Ramadan tahun ni, nak baca Quran, nak tengok tafsir, nak sedekah banyak, nak tolong orang, nak macam-macam niat kita, nak tahajud. Nah, bulan Ramadan kita nak lebih baik. Itu hakikatnya macam tu lah. Kalau boleh buat yang tu yang terbaik. Nah, baik, itu ilmu yang kita ada, maka kita amalkan apa yang kita tahu. Dan akan ditanya tentang hartanya. Kita akan ditanya tentang wa amalihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Ditanya oleh Allah Ta'ala harta yang kita dapat, dari mana hasilnya, halal ke tidak. Nah, dan mana haram kita tak ambil. Kita ambil yang halal, yang syubhah tinggal. Itu yang terbaik. Nah, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara yang mustabihat, ada perkara yang ragu-ragu. Maka yang terbaik kita tinggal yang ragu-ragu. Kita tengok makanan, dia tak tulis halal dan sebagainya, ragu-ragu tak, halal ke tidak ni. Yang terbaik jangan ambil. Itu jangan ambil dah. Sebab apa? Ragu-ragu, tak ada tanda halal dan sebagainya, makanan tu jangan kita ambil terus. Yang tu yang terbaik, yang tu yang paling selamat. Nah, tinggal terus. Itu maksudnya. Akan ditanya harta yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita ni, apa yang kita buat. Oh, aku harta banyak. Banyak je, banyak. Hang buat apa? Oh, aku sedekah masjid. Masjid nak beli aircon, masjid nak beli kapet, masjid nak tambah bangunan. Bagi. Itu sahan akhirat kita, no? Bagi kat madrasah, bagi anak yatim dan sebagainya. Duit yang kita dapat, yang kita ada. Kenapa? Apa yang kita ada, yang kita tak sedekah, tak infak, bukan milik kita lagi. Duk simpan dalam bank, duk tunggu ASB. Oh, tahun ni tinggi Ustaz weh. Boleh dalam bank beribu-ribu. Lalu Allah Ta'ala ambil nyawa kita, duit tu boleh tak kita? Tak ada. Yang boleh tak apa, waris kita nak pakai faraid habis duit kita.
Maka masa kita hidup ni lah, duit yang Allah Ta'ala bagi kita taklah banyak tapi ada, sedekahlah. Pergi masjid, masuklah dalam tabung masjid, tak banyak pun sikit, bagilah RM1, bagilah yang merah, bagilah yang biru dan sebagainya, kita sedekah. Ni hari Jumaat saja sedekah RM1, kali 4 kali RM4 baru. Itulah kita, itu sahan kita. Ya Allah, walau kita ada duit banyak, bagilah, sedekahlah. Walaupun hati kita ni memang bak duit jangan, sayang, hubbud dunia, hubbul mal, sayang harta, mana tak sayang, cari susah. Kita sayang harta kita. Itu yang hakikat manusia macam itulah. Susah kita nak bagi kepada orang lain. Walhal kata Nabi SAW, ma naqasat malun bisadaqah, tidak akan berkurang hartamu dengan sebab sedekah. Mana boleh tak kurang? Kalau RM100 boh 50 habis tak? Hakikatnya tak kurang, kata Nabi SAW. Maksudnya duk tunggu kita tu, duk tunggu di akhirat sahan kita, pahala kita, yang tu maksudnya. Maka setiap kali ada duit, sedekahlah. Kalau kita berkeluarga, sedekah kepada anak isteri kita yang paling tinggi nilai kita. Sedekah duit kepada anak isteri kita, itu paling tinggi nilai kita, duit kita. Ni dah, duit ada simpan. Belanjanya tidak. Tu na'udzubillah lah. Allah Ta'ala ambil kita duit itu, dapat ke waris. Alhamdulillah kalau waris kita tu jenis nak sedekah ke mak ayah ni. Ya tahu ayah aku tinggal duit RM100,000, aku nak buatlah RM50,000, nak sedekah kat masjid. Ada nak buat macam tu anak kita? Ada kot lah. Kalau ada, alhamdulillah. Tapi dengan dunia hari ni, sibuk, duitnya tak ada, kereta besar, rumah besar, belanjanya tinggi, ada nak ingat kita dapat RM100,000, RM50,000, duit pusaka yang kita tinggal. Sebab di hidup dulu kita simpan sungguh duit kita. Susahnya nak dapat duit, simpan. Lala sekali Allah Ta'ala ambil nyawa kita. Anak kita dapat duit kita, faraid, dia nak bagi tak ke ayah dia? Nak sedekah tak ke ayah dia? Ada ni nak bagi kat masjid RM10,000, ni RM10,000 wakaf untuk ayah saya, begian almarhum dia. Ada tak rasa? Ada, jarang-jarang nak jumpa. Boleh duit tak? Ya Tuhan, melompat dia. RM600,000 pula, kereta baru, melancur sana sini. Ayah duduk dalam kubur, tunggu mana sedekah, mana pahala daripada anak. Itu lah. Itu yang kita kena buat dulu tu. Harta yang kita ada jangan duk tunggu waris kita. Wallahu alam dia buat ke tidak. Tu. Masa kita boleh buat. Masa kita diberi kesempatan buat. Sedekahlah kat masjid, sedekahlah kat surah, pahala untuk kita, kerana kita tak tahu lagi kalau kita tinggal harta kita. Kalau anak kita buat, alhamdulillah. Tapi dengan dunia hari ni, nak buat, nak bagi, ayah bagi RM50,000, RM50 kot bagi RM1,000, mahal, payah duit, pakcik, dunia ni keras, hidup ni, belanja sana, belanja sini. Ada nak ingat kita? Hak mati sudahlah, mati-matilah. Dia buat ayat tu kat kita. Hak mati-mati dah, sudahlah. Hak mati tu tak ada apa, dah habuan dia. Malah duit tu boleh tak dia sedekah? Boleh, sedekah kat masjid atas nama kita, dapat pahala? Dapat tak pahala kita di sana? Dapat. Anak yang kita lakukan. Tapi dia buat tak? Wallahu a'lam. Maka kita dapat, kita buatlah ibadah. Masa kita hidup, kita buatlah. Nikmat itu, nikmat kesihatan yang kita selalu baca, nikmat kesempatan itu, nikmat kesempatan masa. Kata Nabi kata manusia lalai tu dua nikmat. Nikmat sihat, dia lalai. Masa dia sihat, dia tak kisah sangat buat masjid, surau dan sebagainya. Masa dia sakit, Allah, ruginya aku tak pergi masjid, ruginya aku tak dengar kuliah, ruginya aku tak. Dia main ayat tu, tak salat berjemaah dan sebagainya. Ayat tu ketika mana? Ketika Allah Ta'ala tarik kesihatan dia, baru dia rugi-rugi. Ketika dia sihat, orang azan Mekah pun dia dah lalu depan masjid dah azan Mekah dah. Untuk bila azan Mekah tak berhenti. Nak solat berjemaah tak ada dalam kamus dia. Duk cari harta dunia. Yang kedua, kesempatan masa Allah Ta'ala bagi, boleh buat sedekah, boleh baca Quran, boleh tahajud, boleh tak buat je.
Nah, boleh tahajud tak? Boleh ya. Subuh lewat dah 6.20. Bangun pukul 6 pun dapat lagi. Maka buat tahajud, solat taubat dan sebagainya boleh buat. Tapi kita tetap buat. Oh, tak apalah, nantilah aku umur 60. Nantilah aku pencen baru aku buat. Mau. Sempat ke tidak pencen, wallahu alam. Itu kita. Kesempatan yang diberi kita tak ambil. Baik, maka kita harta yang kita dapat, apa yang kita dapat dari mana, hasilnya halal ke tidak, semuanya akan dihitung kira oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Wa an jismi fima ablahu, akan ditanya tentang tubuh badan kita ni untuk apa dibinasakan. Yakni untuk apa kita guna tubuh badan kita ni. Oh, dengan tubuh badan yang sihat ni aku main masjid, aku solat subuh berjemaah, aku bergiang-bergiang. Kita nak macam tu hidup kita, ya Allah. Dunia ini yang sementara ini hanya sekejap saja. Itu maksudnya, hanya sekejap saja. Pejam celek 2024. Pejam celek pejam terus. Ada juga. Pejam celek pejam terus. Waktu kita takut. Ada orang pejam celek alhamdulillah 2024 dah. Cepatnya masa berlalu, meningkatnya usia kita menandakan kita dekat dengan Allah. Makin hampir dah kita, makin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya sulit sekali pertanyaan di atas untuk dijawab. Kata guru kita, memang sulit pertanyaan ni. Nak kita jawab, susah lah. Dengan umur kita, dengan kesihatan kita, dengan tubuh badan kita, di mana kita habiskan, itu maksudnya. Itulah dalam hari Jumaat kita selalu disebut oleh khatib, hasibu anfusakum, hisab, hitung kiralah dirimu, hitung kira diri kita. Solat berjemaah macam mana, baca Quran macam mana, zikir macam mana, kita hitung kira diri kita sendiri. Ni kita duk hitung diri orang lain semua buruk lah ke orang. Tu diri kita, macam itulah sifat manusia, duk cari buruk orang lain. Hak diri sendiri tu lupa, betul? Lupa untuk kita koreksi diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihitung kira di hari kiamat ini, dihitung kira di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka masa kita boleh ni, masa kita hidup ni lah kita hitung kira, hisab. Oh, aku bergiang-bergiang solat berjemaah ni, tak solat berjemaah kadang tu banyak seorang diri. Walhal kalau tak sempat di masjid pun, di surau pun, di rumah pun boleh. Ajak anak kita, ajak bini kita solat berjemaah. Ni tak, anak dalam bilik tu semayang, mak dalam bilik ni, ayah bilik tu, semua tak nak semayang berjemaah. Walhal boleh di masjid yang terbaik. Tapi begitulah diri kita ni, beribadat kita tak berapa kisah sangat, duk cari dunia semata-mata. Maka akan ditanya oleh Allah Ta'ala, dunia ni apa yang kamu buat dulu, apa yang kita buat di dunia ni, semua yang dihitung kira oleh Allah Ta'ala. Dan kita duk baca hadis, 5 perkara, rebutlah kamu 5 perkara sebelum datanya 5 perkara. Itu sama juga, berkaitan dengan kita lah, hidup kita sebelum mati kita, harta kita sebelum kaya kita, sebelum miskin dan sebagainya. Semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Apabila kita teringat, tentulah akan ditanya, akan disoal, akan bergiang-bergiang di hari kiamat nanti. Maka kita takut nak buat maksiat, maka kita takut nak buat mungkar, maka kita takut nak buat zalim ke orang, maka kita takut nak fitnah orang, maka kita takut nak tipu orang. Itu hasil daripada apa? Hari akhirat ni aku takut. Dunia ni kita boleh lagi kona kau tu, pusing kau tu, turun kau tu. Dunia ni boleh lagi berdalih-dalih semacam-macam, guna tu pusing kau tu selamat. Di depan Allah Ta'ala boleh? Tak boleh. Itu apabila rasa takut macam tu, maka kita tak berani nak buat yang mungkar, yang maksiat dan sebagainya. Namun pada hari itu, pada hari kiamat nanti, segala pertanyaan itu mesti dijawab dengan jawapan yang baik dan benar. Tak pernah depan Allah Ta'ala nak tipu lagi di hari kiamat pun nak tipu lagi Waktulah Allah Ta'ala kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata dalam surah Yasin kita baca pada hari itu. Hari apa? Hari kiamat. Allah Ta'ala nakhtimu ala afwah, tutup peteri mulut ni. Mulut ni sakan. Nak lagi, nak kelentang lagi, nak bohong lagi mulut ni. Allah Ta'ala tutup mulut, patri mulut kita ni. Lalu berkatalah tangan-tangan kita,
Wa tukallimuna aydihim, tangan kita bercakap. Ya Allah, ya Tuhan aku, masa aku hidup dulu begian, aku tipu saya, aku tipu bahan rasuah, aku tipu orang, aku zalim, guna tangan aku. Tangan kita yang bercakap. Kaki kita yang bercakap, ya Allah, kaki ni yang melangkah tempat maksiat. Kaki kita yang bercakap. Kita nak kaki kita bersaksi atas kebaikan yang kita buat, no? Ya Allah, kaki ni dah pergi ke masjid. Itu kita nak. Kaki ni kata, ya Allah, itu aku selalu pergi ke masjid setiap hari pagi subuh Jumaat, pergi ke masjid. Kaki kita nak macam tu. Ya Allah, tangan ni lah yang sedekah, tangan ni lah yang pegang Quran. Itu kita nak. Tangan ni lah yang pegang Kaabah. Tangan kita nak. Bukan tangan saksi atas kejahatan kita dah. Saksi atas kebaikan yang kita buat di dunia dulu. Kita nak macam tu, no? Wa tashhadu arjuluhum. Kulit kita apa sahaja anggota semua duk saksi depan Allah Taala atas kerja buat yang kita lakukan di dunia ini. Alangkah malangnya nasib kita kalau kerja buat kita dunia ni banyak buat mungkar, banyak buat maksiat, banyak menentang Allah dan Rasul Allah. Nauzubillah lah. Di hari akhirat nanti habislah kita depan Allah Taala, no? Apa yang kita nak jawab, no? Di mulut kita ditutup, cuba nak berdusta ni tak berhenti mulut kita ni. Allah Ta'ala kunci mulut kita, kaki kita jaga, semua kulit kita menjawab. Ya Allah, ya Tuhan aku ni, hamba-Mu ini selalu pergi masjid. Itu nak ayat tu, no? Hamba-Mu ni selalu solat berjemaah, hamba-Mu ni hati terikat dengan masjid, no? Dia baca hadis lain, pada hari kiamat nanti tiada bayangan malaikat bayangan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Salah satunya yang akan selamat 7 golongan. Wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Lelaki atau perempuan hatinya yang terikat dengan masjid. Wa rajulun qalbu, hatinya teringat dengan masjid, terikat dengan masjid. Dengan hati kata apa? Oh, subuh pukul apa? 6.20. Oh, pukul 6 tu siap dah nak pergi masjid. Lepas subuh apa? Zuhur pukul berapa? 1.20. Ready dah, hati tu teringat. Aku insya-Allah nak pergi solat berjemaah di masjid. Lepas sembahyang zuhur, asar pula pukul apa? 4.20 contoh. Maka terikatnya dengan masjid, nak pergi masjid. Selagi Allah Taala bagi kesihatan, bagi kekuatan, aku nak pergi solat ke masjid. Kecuali aku uzur saja. Kita nak macam tu hati kita. Terikat dengan masjid dengan arti kata apa? Nak solat 5 waktu di masjid. Itu hati kita ni. Maka orang yang macam ni hidup dia di dunia, kata Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, hari kiamat nanti tiada bayangan. Dengan kepanasannya matahari di atas kepala, Allah Ta'ala payung kita dengan payung Allah Ta'ala, bayangan Allah Ta'ala teduhnya kita. Dengan asbab apa? Asbabnya masa kita hidup, hati kita terikat dengan masjid. Teringat nak pergi solat subuh, lepas tu nak solat zuhur, lepas tu asar, lepas tu maghrib, isyak. Begitulah kehidupan kita. Nah, hati kita nak macam tu, terikat dengan masjid. Ketika kita sakit pun, kalaulah masa hidup kita macam tu, ketika kita sakit tetap kita akan dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Dapat apa? Sebab masa kita sehat, kita tak pernah tinggal masjid. Lalu kita sakit tak boleh pergi masjid, pahala tu dapat kepada kita. Itu kita nak tau. Hidup kita ni macam tu lah. Kita cari pahala sebanyak mungkin. Maka di hari akhirat nanti kita akan dipersoal oleh Allah Ta'ala. Seorang pemimpin, cara pemimpin ditanya oleh Allah Ta'ala. Lagi banyaklah pemimpinnya, yang jadi ketua lagi banyaklah dia punya soalan dia. Sebab apa? Bawah dia ramai mana? Juta-juta bawah dia. Ditanya oleh Allah akan kepimpinannya. Kita, keluarga, cara kita sebagai pemimpin keluarga, ditanya, disoal. Semuanya kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Maka marilah kita bermuhasabah. Sudahkah kita menghitung diri sebelum kita diperhitungkan? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka kita sama-sama kita muhasabah, kita hitung kira kerja buat dunia kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana solat kita, bagaimana kefarduan yang lain yang Allah Ta'ala suruh kita cari rezeki halal untuk anak isteri kita dan sebagainya. Kita didik anak-anak kita untuk dekat dengan rumah Allah, untuk hadir ke masjid. Tu kita bawa anak kita, cucu kita ke masjid supaya mereka dekat dengan masjid, dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita senantiasa muhasabah, senantiasa hari-hari kita muhasabah.
Noh, dalam kita sembahyang tahajud kita fikir, ya Allah, hari ni aku buat apa? Oh, zikir tak berapa banyak, istighfar tak berapa banyak. Bahkan Nabi SAW dalam hadis, sehari 100 kali istighfar Nabi. Kita berapa kali patutnya? Nabi 100 kali istighfar. Astaghfirullahalazim. Kita berapa kali patutnya? Kalau pergi sembahyang jemaah boleh 3 kali, 3 kali 5 baru 15. Tu istighfar. Kalau tak lepas sembahyang caw terus. Tak, saya buat dalam kereta, alhamdulillah. Saya naik motor saya istighfar, alhamdulillah. Nabi 100 kali, ada kata 70. Maka kita sepatutnya 200 kita. Tapi tak sempat 100 pun tak 100 Nabi SAW 70 lah tuan-tuan. Dapat ambil yang paling rendah lah 70 kali, buatlah 70 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. 70 Nabi sehari. Yang jamin syurga kita ada jaminan? Tak ada. Maka kita lebih banyak istighfar. Maka kalaulah kita boleh bangun tahajud, solat tahajud, solat sunat taubat dan sebagainya, dalam masa sama kita istighfar, ambil tasbih astaghfirullahalazim, astaghfirullah sampai 100 kali. Alangkah indahnya hidup kita kalaulah kita ni malam tu ketika orang lain tidur, ketika kesunyian tu kita ingat kepada Allah Ta'ala, istighfar. Istighfar. Tak perlu nak tubuh dalam Facebook, tak perlu nak buat dalam TikTok. Hari ni kerja nak buat TikTok ya, nak buat dalam Facebook ya, nak suruh orang hari ni punya nak suruh viral macam-macam. Baik, kalaulah sudah kita muhasabah, maka kita teruskan, kita bersyukurlah, ya Allah, alhamdulillah, matikanlah aku dalam iman Islam. Kita nak macam tu, matikanlah aku dalam hadir kita ke masjid, matikanlah aku dalam keadaan nak pergi kuliah, tu berkat hidup kita. Jihad fi sabilillah. Mati aku dalam masjid, mati aku ketika sujud. Hebat tu. Mati ketika sujud, mati di dalam masjid. Tu semua tu. Yang tu yang kita nak, insya-Allah. Maka kita terus doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita istiqamah dalam melakukan kebaikan, dan kita nak, bukan kita seorang tak, kita nak ajak semua, anak kita, cucu kita, isteri kita, menjadi tetamu Allah senantiasa di masjid, insya-Allah Taala. Begitulah kita. Kalau belum kita muhasabah banyak kurang, maka kita berbuatlah. Hisab hitunglah. Jangan kita lalai, jangan kita alpa, jangan kita lupa. Kerana apa? Kerana mati itu datang dengan tiba-tiba, sebelum terlambat. Ada lagi masa, ada lagi kesempatan, gunalah, buatlah, berubahlah, maksud dia. Berubahlah. Jadilah ahli masjid, jadilah ahli ilmu. Walaupun dalam keadaan sama kita cari dunia, tak pernah dunia kita ambil, harta banyak kita nak, rumah besar kita nak, kereta besar kita nak, tapi untuk akhirat kita. Aku jadi kaya raya, aku duit banyak, untuk akhirat juga. Sedekah masjid, sedekah ini, sedekah sana sini, semuanya kita buat kerja dunia kita ni untuk akhirat kita. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan senantiasalah kita muhasabah diri kita, terlebih dahulu diri kita dahulu. Jangan kita duk cari hal orang lain. Kita hari ni banyak duk bicara, banyak duk cari hal orang lain. Orang tu salah, orang tu bergiam. Padahal diri kita lupa. Itulah. InsyaAllah sama-sama kita ambil muhasabah daripada hadis yang kita baca pada pagi ini. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita semua daripada kalangan orang yang istiqamah melakukan kebaikan, istiqamah dalam solat berjemaah, istiqamah dalam membaca Al-Quran. Baca Al-Quran jangan tinggal. Setiap hari kita baca, mula pagi kita dengan Al-Quran. Sibuk-sibuk pun jangan tinggal baca Al-Quran. Setidak-tidaknya pagi kita baca 3 kali Qul Huwallah. Sibuk sungguh tu, lebih daripada menteri sibuk ni. Bacalah pagi kita, mula pagi kita dengan baca 3 kali Qul Huwallah. Kenapa? Fadilah baca Qul Huwallah sekali sama dengan 10 juzuk Al-Quran pahala. Maka kalau kita baca 3 kali, 1 Al-Quran. Malah sangat tu. 3 kali baca Qul Huwallah setiap hari, setiap pagi lepas subuh baca, insya-Allah. Tu ya, malah sangat kita ni. Bacalah 3 Qul. Tak boleh baca juga. Wallahu a'lam lah. 3 Qul pun tak sempat baca juga. Duk baca apa? Duk baca WhatsApp, duk tengok TikTok, duk baca habis. Masa kita habis ke benda tu ya, dunia ini.
Itu saja untuk pertemuan kita. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang kelemahan diri yang sama-sama perlu perbaiki insya-Allah Ta'ala. Panjang umur, kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Saya sudahi dengan tasbih kafarah dan salawat subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah fakihna fid din, Allah fakihna fid din, Allah fakihna fid din, wa 'allimna hikmah wat ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban وعملا متقبلا وعلما نافعا وحياة طيبة وولدا صالحا ونجاحا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم باركنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.